kongsikan resipi dan juga cara untuk buat keropok leko berserta dengan sos pencicah. Kita perlukan 1 kilo ikan selayang, tepung ubi kayu dan juga soda bikarbonat untuk buat keropok leko ni. Untuk sos pencicah pula saya gunakan cuka. Ini pula adalah cili kering yang telah dikisar, saya gunakan separuh daripada mangkuk ni. Kemudian ini pula adalah gula Melaka dan juga asam jawa. Asam jawa ni saya akan bancuh dengan 250 ml air untuk dijadikan sosnya nanti. So kita mula dengan dapatkan isi ikan selayang tadi. Saya gunakan pisau yang runcing macam ni. Kita basuh ikan ni bersih-bersih, buang perut dia, toskan. Kemudian kita akan ambil bahagian isi sahaja. Ini ikan mentah ya, bukan ikan masak. Okey, untuk potong tu macam saya tunjuk ni, kita mula daripada hujung ekor, potong guna pisau naik sampai ke atas bahagian kepala. Kemudian kita buanglah tulang-tulang yang ada dekat bahagian isi ikan tu dan kita kumpul satu tempat lah untuk isi dan juga tulang tu tempat lain lah. Potong macam ni, tulang yang nampak-nampak tu kita tariklah buang sebab makan dekat rumah kan kita tak nak lah ada tulang-tulang tu, nanti tak best pula makan kan, tergigit. Tulang-tulang tu kumpul satu tempat, boleh buat baja pula. Dah habis potong semua isi ikan tadi, bolehlah kita bersihkan sekali lagi. Nak buang ada darah ke apa kan. Okey, basuh dengan air, kemudian kita toskan. Buanglah air tadi, toskan, letak tepi sekejap. Dah kering airnya, bolehlah kita kisarkan isi ikan ini guna mesin. Kalau korang tak ada mesin ni, boleh je guna blender. Tapi kalau guna blender, kena tambah sedikit air lah. Kita kisar sehingga semua isi ikan ni hancur dan lumat lah. Pusing sekejap je. Yang ini kita tak ada campur apa-apa lah. Memang isi ikan mentah sahaja. At the end akan jadi macam ni lah. Dah hancur, dah lumat betul-betul macam ni. Bolehlah kita mula untuk uli dengan tepung ubi kayu. Okey, kita pindahkan daripada mesin tu masuk kat dalam bekas yang sesuai lah. Kemudian tambahkan sedikit garam, ikut jumlah ikan kita lah, ikut rasa. Kalau korang ni suka Ajinomoto boleh tambah, tapi saya tak guna. Kemudian tambahkan 1 sudu soda bikarbonat dan tepung ubi. Tepung ubi ni sepatutnya nak guna 1 cawan, tapi saya tambahkan sikit demi sedikit dan saya uli. Kalau rasa lembik lagi, tambah lagi tepung. Tepung ni tepung ubi sahaja yang saya guna. Saya tak tambah tepung lain lah. Tambahkan sikit-sikit macam ni. Uli je pakai tangan sebab kita kan nak buat untuk anak-anak kita kat rumah je. Kemudian korang ulilah sampai dapat capai tekstur yang korang nak. Dah jadi macam ni, bolehlah kita pergi pada proses seterusnya. Nak uli dan bentukkan tu, kita taburkan sikit tepung ubi kayu dekat kita punya alas. Kemudian keluarkan dough keropok leko kita tadi tu dan saya bahagikan kepada beberapa dough kecil. Setiap dough nanti saya akan bentukkan kepada satu keping keropok leko lah. Bentukkan macam ni, agak-agak je lah, saya tak timbang pun. Okey, kemudian letakkan tepung ubi kayu dan mulalah kita gentel-gentel, uli-uli macam gini. Pandai-pandailah sambil main-main kat dapur tu kan. Yang ni versi terlebih tepung, dia putih macam pakai bedak. Okey, kalau korang nak panjang, nipis, kurus lagi, bolehlah uli lagi panjang. Okey, dapatlah macam ni. Teruskan uli sampailah kita selesai untuk uli dough ni dengan rupa keropok leko tu. Uli je, basuh tangan bersih-bersih, make sure kuku pendek. Kemudian korang ulilah kat dapur tu. Tepung tu sebenarnya kita tak nak melekat lah dekat tangan. Jadi kita letak dekat tangan kita sedikit tepung ataupun alas tu supaya dough tu tak melekat. Sebenarnya tepung untuk dough tu dah cukup dah. Itu hanya untuk elakkan melekat. Okey, buatlah semua sampai habis. Dah jadi macam ni. Ada saiz kurus, ada gemuk, ada semua ada. Saya dapat 8 keping keropok leko. Kemudian dah siap macam ni, bolehlah kita mulakan proses untuk merebus. Masak air, letakkan sedikit garam. Bila air dah mula mendidih, bolehlah kita masukkan kita punya keropok leko yang kita dah buat tadi, yang kita dah uli panjang-panjang tu. Masukkan semua sekali dekat dalam air mendidih macam ni. Lepas dalam 5 minit macam tu, nampak dah timbul, dah terapung. Maksudnya keropok leko kita dah pun masak. Bila dah masak, dah terapung ni, bolehlah kita angkat dan toskan. Semua sekali. Buanglah airnya tu, toskan, angkat dan kita boleh sejukkan. Ini dia. Kemudian
kita bolehlah sediakan sos. Sos ni kalau sediakan awal lebih baguslah. Letakkan asam jawa, cili kering kisar dalam separuh cawan. Kemudian cuka tu saya letak juga dalam 2 senduk kecil. Nak bagi rasa masam lah. Kemudian garam dan juga ini adalah gula Melaka. Gula Melaka ni letak banyak pun tak apa sebab kita nak seimbangkan rasa pedas. Korang janganlah guna cili kering yang pedas. Guna cili kering besar tu dia kurang pedas. Biasa sos ni dia manis. Okey, keropok leko kita ni yang rebus tadi pun dah sejuk. Bolehlah kita potong serong-serong macam ni. Ataupun kalau korang nak potong memanjang pun tak kisah sebab ikut cita rasa masing-masing kan. Kalau rasa nak potong memanjang, potong je. Ini sebenarnya dah masak. Kalau korang nak masuk mulut pun dah boleh sebenarnya. Tapi biasalah keropok leko ni sinonimnya kita goreng dulu. So untuk goreng macam biasa panaskan minyak. Minyak dah panas, bolehlah kita masukkan kita punya keropok leko yang kita dah potong serong tadi. Masukkan semua. Tunggu sekejap sampai dia kembang sebab kita letak soda sikit tadi kan. Jadi dia macam agak kembang sikit. Kita balik-balikkan supaya kita punya keropok tu masaknya sama rata. Kalau boleh jangan goreng terlampau garing sebab keropok ni kalau terlalu garing dia boleh jadi agak keras. Agak-agak dah masak kita punya keropok leko tu, bolehlah korang sediakan tisu dekat dalam pinggan sebab bila dah digoreng maksudnya benda ni berminyak. Kemudian bolehlah hidangkan bersama dengan sos pencicah. Sos pencicah ni janganlah makan panas. Biasanya kita akan tunggu dia sejuk. Inilah hasil dia. Kita punya keropok leko teksturnya macam ni sebab ikannya banyak jadi warnanya gelap. Cicah dengan sos memang sedap. Sosnya mesti manis-manis sikit. Okey, selamat mencuba.